perbandingan ni. Satu untuk capacitance comparison ni lebih pada general, ataupun untuk inductance. Okay, saya nak ingatkan yang kelas kita hari ni reference dia ada beza sikit daripada nota, sebab saya akan gunakan reference yang sama macam DC. Jadi kalau tengok untuk AC dia punya rujukan A1, A2, A3, A4 tu dia ada beza-beza sikit. Tapi untuk kelas ni saya akan jadikan dia sama lah macam dalam DC, supaya saya dapat terangkan dia punya fundamental. Jadi yang ketiga kita panggil sebagai Maxwell. Okay, Maxwell ni lebih kalau kita lihat ini lebih kepada dia sama ada nak ukur inductance boleh, nak ukur capacitance boleh. Dia lebih kepada inductance, bukan capacitance tak boleh. Di mana pada inductance ni adalah Q factor tu tinggi. Okay, apa maksud Q factor? Q factor, yang Q factor ni dia lebih kepada pengukuran ni pada pengayun underdamp. Okay, lebih pada underdamp oscillator. Ini dalam elektronik belajar nanti apa maksud underdamp. Underdamp maksud dia okay, satu ayunan, kalau dalam spring ataupun dalam mana-mana lah, satu ayunan daripada satu ayunan tinggi dia menyusut pada ayunan yang paling rendah lah. Okay, ini kita panggil sebagai underdamp. Daripada rendah pada tinggi dipanggil overdamp, terbalik. Jadi apakah itu Q factor? Q factor ni berapakah ayunan dia? Ayunan ni berapa kali ayunan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam ni 6 lah. Q factor dia 6. Jadi Q factor dia adalah 6. Okay, jadi bermaksud kalau Q tinggi, ayunan tu lama nak susut sampai habis. Okay, kalau Q factor rendah, dia punya underdamp tu, dia punya ayunan tu sekejap saja dia akan susut sampailah ke kosong. Tu panggil sebagai Q factor. Kita nak masuk ni dalam sangat. Okay, yang ketiga, yang keempat adalah A. Ini untuk inductance juga, sama juga untuk inductance. Dominan dia inductance, tapi untuk Q factor yang tinggi. Balik tadi tak maaf, yang ni Maxwell lah untuk Q factor rendah. Q factor yang rendah lah. A untuk Q factor yang tinggi. Yang kelima adalah Japanese Anderson. Ini untuk capacitance dan juga inductance. 6 adalah sharing. Sharing untuk capacitance dan juga untuk insulator. Dan yang ketujuh adalah wind. Wind bridge ni untuk capacitance dan juga untuk frekuensi lah. Okay, dan daripada 7 ni, apa yang kita akan masuk nanti hanyalah dua bahagian saja, iaitu yang paling general, iaitu Maxwell dan juga untuk wind bridge. Okay, yang lain kita tak masuk lah. Kita masuk hanya yang paling asas saja, iaitu Maxwell dan juga wind bridge. Jadi Maxwell ni sama ada inductance ataupun capacitance, dua-dua boleh.
tapi dia lebih dominan pada inductance. Okay, dan kalau kita lihat kepada kita punya kita punya bridge, dia masih sama macam sebelum-sebelum ni. Dia ada AC source, kita label sebagai E. Okay, dan dia juga ada beberapa item lah. Okay. Satu, oleh kerana AC source ni, dia ada beberapa elemen ni. Okay, dalam AC bridge, elemen yang terlibat ni adalah elemen resistance, capacitance dan juga inductance lah. Dia ada 3 komponen utama yang terlibat. Dalam kita punya ini pun, kita akan ada elemen-elemen tersebut lah. Elemen-elemen ni sama macam bridge yang sebelum-sebelum ni. Tak ada beza pun. Cuma kita punya komponen di sini kita labelkan ni sebagai Z lah. Z1. Jadi Z boleh R, dia boleh RC, dia boleh R. Di mana-mana lah. Okay. Z1, Z2, Z3, Z4. Okay, saya labelkan ni sama macam yang lepas-lepas sama, tak ada beza. Dan yang ini saya labelkan ni pun sama, tak ada beza dengan yang sebelum ni. Kalau nota tu ada beza sikit. B, C dan D. Jadi kita ada source, kita ada impedance yang tersambung. Ada satu letak di sini. Dan di tengah-tengah ni ada null detector lah. Sama ada kita punya voltmeter ataupun ammeter. Yang ini adalah balance yang kita panggil sebagai balance detector. Okay, dan kalau kita lihat di sini arus ini I1, ini I2. Okay, jadi apa beza I1 dengan I1? Okay, ada siapa nak jawab apa beza I kecil dengan I besar? Dia ada beza. Siapa nak jawab apa beza I1 dan I1 kecil dengan I1 besar? Cara umumnya tak sama. I1 kecil biasa kita gunakan ni untuk DC. I1 besar untuk AC. Jadi kalau huruf capital letter ni untuk AC, kalau huruf kecil untuk DC. Jadi kalau dalam label pun kena betul lah. Ini I3 dan I4. Dan kita punya voltan ni kita panggil sebagai E1. Yang ini adalah E3, E2 dan juga E4. Jadi konsep ni masih sama macam yang sebelum-sebelum ni lah, masih sama. Yang berbeza adalah dia punya aplikasi. Okay, jadi impedance kita boleh sama ada rintangan sahaja, RC ataupun RL. Dia tak boleh RLC. RLC sama juga macam RL. Pasal dia akan cancel out nanti. Jadi kalau kita lihat pada kita punya, kita buat rujukan pada yang bawah ni, pada yang di bawah ni lah.
Jadi kalau pada keadaan balance, okay, at balance, dia sebenarnya sama je macam DC, tetapi approach dia ada sedikit berbeza. Jadi pada keadaan balance, E1 sama dengan E2. Jadi mana? Yang di sini lah. Jadi pada keadaan balance, kalau lihat semula, okay, lengan ni, lengan pada E1 dengan voltan pada lengan E2 ni, okay, adalah voltan yang sama lah. Jadi kalau dua-dua ni sama, baru kita akan dapat G ni kosong. Dan kalau kita tengok pada D dan C, sama. Daripada lengan Z2 dengan lengan pada Z4 pun samalah. Jadi kalau kita lihat sini, E1 sama dengan E2, kita tak langsung juga E3 sama dengan E4. Dan daripada situ, kita dapati bahawa kalau pada keadaan balance, I1 ni sama dengan I3, I2 sama dengan I4. I1 sama dengan I2, I3 sama dengan I4. Okay, daripada itu dia automatik ni sekejap. Saya akan klik, dia akan automatik masuk. Dia mungkin lambat sikit lah. Kalau saya tengah yang ni, saya tengah pada Jamboard, dia mungkin lambat sikit lah. Dalam dekat 1 minit juga kadang-kadang. Okay, di E1 sama dengan E2. Jadi kalau kita tengok balik, kita ambil yang paling umum E1 sama dengan E2. Jadi kalau kita lihat di manakah kita punya rintangan, kalau pada elemen ni, elemen AC source ni, ataupun kita punya resistive network ni, okay, pada keadaan AC bridge ni, dia kena ada dua situasi. Situasi pertama di mana ada dua impedance yang purely resistive. Dua impedance kena pure resistive. Jadi daripada 4 ni, 4 sama ada Z1, Z2, Z3, Z4, dua daripada tu adalah resistor saja. Dia tak boleh RC ataupun RL. Jadi yang dua lagi betullah RC ataupun RL, ataupun RC dan juga RL. Jadi yang paling penting, dua impedance tu di mana-mana lokasi kenalah daripada elemen rintangan sahaja. Jadi kita tengok satu-satu. Jadi I1 sama dengan I2. Jadi kalau I1 adalah I1Z1 sama dengan I2 Z2. Kalau dalam nota dia beza sikit dia beza sikit lah. Ada sedikit perbezaan. Okey. Jadi kalau kita tengok apakah I1 dan juga I2 kalau pada keadaan ini, I1 adalah arus yang daripada Z1 dengan Z3, di mana I1 sama dengan I3. Dan kalau kita lihat bahawa I1 tambah I3 juga adalah nilai E. Jadi I1 ini bukan I1 sama dengan I2 ni. I1 sama dengan I3, I2 sama dengan I4. I1 sama dengan I3, I2 sama dengan I2 sama dengan I4. Iaitu di sinilah I1 sama dengan I3. Jadi I1 adalah voltan keseluruhan ni antara dua ni, I1 dan I3, dan juga sama dengan voltan E. E dibahagikan dengan Z1 dan juga Z3. Di mana I2 adalah E dibahagikan dengan Z2 dan juga Z4. Kita ambil reference sama macam DC, sama saja, tak ada beza. Jadi daripada situ kalau kita kembangkan semula,
di mana I1 sama dengan I2, I1 kiri kanan dengan kiri dengan kanan. Jadi I1 Z1 sama dengan I2 Z2 lah. Okay, jadi kalau kita kembangkan semula, I per Z1 Z3 kali dengan Z1 sama dengan I per Z2 Z4 kali dengan Z2 Z4. Ni ada beza sikit dengan kita punya nota dalam kelas ni, ada beza sikit. Kenapa saya bezakan? Pasal saya nak tengok supaya awak boleh bandingkan antara AC dan DC dengan reference yang sama. Sebenarnya tak ada yang berbeza pun ni, sebenarnya tak ada yang berbeza pun sebenarnya. Jadi kalau daripada situ E dan E ni kita boleh cancel out sebenarnya. E dan E ni kita boleh cancel out. Jadi daripada situ kalau kita tengok, kalau kita buat cross multiplication, Z1 Z2 tambah Z4 sama dengan Z2 Z1 tambah Z3. Okay, jadi kalau kita kembangkan balik, Z1 Z2 Z1 Z4 lah Z1 Z2 tambah Z2 Z3. Dan di sini pun kita boleh cancel out yang ni lah. Jadi hasilnya Z1 Z4 sama dengan Z2 Z3. Adakah sama macam PC? Sama, tak ada beza pun. Jadi kalau kita tengok antara proses antara kita punya impedance ni, Z1 Z4 Z4 dia bersilang sama dengan Z2 dan Z3. Kenapa kita buat macam ni? Kerana kalau dalam AC kita ada elemen magnitude dan juga fasa. Jadi Z1 dan Z4 kita kembangkan balik, theta 1 tambah theta 4, di mana dia punya fasa tu dia akan tambah kalau dia punya magnitude dia kali, fasa tu akan add sahaja. Z2 Z3 theta 2 tambah theta 3. Ni theta ni dia punya beza fasa lah. Jadi daripada persamaan tadi tu, kalau kita tengok kepada kita punya bridge di sini, kalau kita tengok daripada kita punya persamaan ni, okay, Z1 Z4 theta 1 tambah theta 4 Z1 Z4 theta 1 tambah theta 4 sama dengan Z2 Z3 theta 2 theta 3. Jadi kita boleh bagikan kepada dua kategori. Satu magnitude sini, ni magnitude, ini adalah kita punya beza fasa lah. Yang pertama ni adalah kita punya magnitude, dan juga kita punya phase. Jadi kalau dalam AC bridge, kalau pada balance bridge, kita dapati bahawa Z1 Z4 sama dengan Z2 Z3. Apa maksud dia? Maksud dia product of magnitude antara produk itu maksudnya kalilah Z1 kali Z4, di mana of opposite arm. Di mana opposite arm adalah yang sini. Gambar ni balik, Z1 Z4 adalah dia punya lengan yang bertentangan. Z1 Z4 dia punya hasil dia sama dengan Z2 dan Z3. Product of magnitude of opposite arm must be kenalah sama.
must be equal. Okay, dan terakhir, yang kedua, kita tengok pada fasa pula. Di mana theta 1 tambah theta 4 sama dengan theta 2 tambah theta 3. Ni punya fasa. Tengok yang di belakang ni lah. Ini fasa dia, bahagian fasa. Jadi apa maksudnya? Jumlah sum of three single of sama juga opposite arm. Kenalah sama. Okay, dalam BC dia tak ada phase angle. Dalam BC dia hanya ada magnitude. Dan kalau dalam EC, apa yang penting dalam semasa keadaan seimbang adalah dia punya magnitude. Magnitude pada hasil kali antara magnitude pada lengan yang bertentangan, bukan lengan bertentangan, iaitu Z1 dan 4 adalah sama. Jadi kalau tukar benda ni, tukar yang ni jadi Z1, katalah ini Z1, ini jadi Z2, ni jadi Z1, jadi Z3, jadi Z4. Jadi dia punya perwakilan tu tetap sama. Jadi Z2 sama dengan Z3, Z1 sama dengan Z4. Jadi untuk pagi ni, okay, saya ambil tunjukkan ni sama yang macam dalam BC. Okay, dia ada beza sikit dengan yang dalam nota kuliah. Nota kuliah tu dia tengok pada buku. Ada buku guna posisi lain, ada yang lain. Jadi secara umumnya AC bridge, magnitude dan fasa tu kena sama pada lengan-lengan yang bertentangan. Okey, ada pertanyaan untuk setakat ni? Kalau saya teruskan untuk dua bridge yang lain. Okey, ada pertanyaan nak tanya? Okey, kalau dalam DC bridge dia lebih pada pengukuran bintangan. Tapi dalam AC bridge dia banyaklah, dia punya fungsi untuk AC bridge lebih luas lah daripada AC bridge. Tapi kalau dalam AC bridge dia perlu ada yang kita panggil sebagai warna grounding. Warna grounding tengok pada aplikasi lah. Biasanya itu kalau kita nak buat insulation punya measurement. Jadi kalau untuk function yang lebih umum, jadi jarang warna bridge bukan tak perlu, perlu. Tapi implikasi dia tidak sekritikal lah kalau buat untuk ukur insulation. Okay, ada soalan? Sebelum saya teruskan untuk yang lain. Okay, ada soalan? Tidak ada, Tuan. Okay, jadi pagi ni kita bicarakan hanya dua bridge saja, iaitu Maxwell dan juga Wind Bridge. Okay, tak ada, kita teruskan untuk yang satu lagi. Kita masuk pada Wind dahulu. Wind Bridge, kalau kita lihat pada fungsi, dia lebih kepada untuk mengukur capacitance dan juga frekuensi. Tapi dia ada fungsi-fungsi yang lain jugalah. Wind Bridge. Jadi wind bridge yang utama adalah untuk mengukur capacitance. Yang kedua adalah harmonic distortion. Yang ketiga pastilah untuk high frequency. HF ni high frequency oscillator. Okay, apa maksud harmonic? Harmonic ni, okay, kalau daripada DC kepada AC,
Penukaran daripada satu gelombang DC kepada AC. Kat mana berlaku sekarang ni solar, contoh pada solar. Okey. Kalau daripada DC pergi AC, macam mana dahkah dia punya pertukaran ni? Apakah yang dimaksudkan sebagai harmonic distortion? Okey, jadi kalau pada DC macam ni lah. Solar kalau pada DC, kita tengok pada induction ni. Kalau belajar power elektronik nantilah saya terangkan sikit je. Okay, kalau pada solar dia macam ni, ada banyak jenis, banyak step. Okay, ni pada high, katalah pada level A, ni pada level B. Yang ini kosong lah. Okay, jadi daripada sini dia akan tukar kepada daripada satu gelombang lah, gelombang segi sinus berdasarkan kita punya gelombang tadi lah. Okay, yang high tadi, yang low itu lagi. Jadi kita panggil sebagai induction nanti. Okay, dan semasa conversion ni dia akan berlaku yang kita panggil sebagai pada keadaan ni, kalau tengok pada AC dia ada satu level saja. AC dia dah lebih pada continuous. Dan pada gelombang ni dia akan ada macam spike sikit. Yang ni kita panggil sebagai harmonic. Okay, harmonic distortion. Jadi bagaimana kita nak kurangkan harmonic distortion ni supaya dia tidak mengganggu awak punya supply. Jadi kalau awak punya peralatan ni sensitif, harmonic distortion ni akan mengakibatkan awak punya peralatan tu tidak berfungsi dengan baik lah. Sebagai contoh, kalau motor, kalau harmonic distortion ni agak kritikal, pasal dia boleh merosakkan awak punya motor. Okay, jadi untuk windbridge, salah satu fungsi ialah untuk mengurangkan dia punya harmonic distortion. Kita nak bincang kat sini lah, benda tu panjang cerita dia, menarik sebenarnya, tapi diperlukan kena belajar dulu lah power elektronik baru boleh masuk topik yang ni. Jadi kita punya topik dan lebih pada measurement saja dulu. Jadi di sini biasanya windbridge ni digunakan untuk nak ukur apa? Nak ukur unknown frekuensi. Itu frekuensi yang ni lah, daripada oscillator lah yang ni. Dan apakah frekuensi yang diukur tu adalah lebih pada frekuensi audio, iaitu daripada 100 hingga 100 kHz. Okay, ni frekuensi lah. Jadi apakah audio frekuensi? Kita tengok pada region. Kalau di UK, Europe, lebih pada 15 Hz sampai 15 kHz. Audio frekuensi maksudnya adalah bunyi yang kita boleh dengar lah, manusia boleh dengar. Kalau di Amerika lebih besar sikit, 20 Hz sampai 20 kHz. Okay, tapi kalau kita tengok pada windbridge, dia boleh cover besar, iaitu daripada 100 sampailah 100 kHz. Dan accuracy dia agak rendah, iaitu accuracy dia adalah daripada accuracy daripada 0.1 sampailah 0.5. Bermaksudnya ni, adakah 0.1% hingga 0.5%? Bukan. Accuracy adalah dalam bentuk relative value, iaitu yang ini adalah antara 10% sampailah 50% lah maksudnya. Jadi accuracy pada windbridge ni agak tidak terlalu tepat sangat lah. Dia lebih pada anggaran ni. Dan kalau kita lihat kepada windbridge, dia akan ada dengan gunakan elemen. Sini dia akan gunakan elemen
R dan C. RC. RC dan juga R. Apa maksudnya? Kita lukis satu benda yang baru. Bagaimana kita punya fundamental Wien bridge. Satulah source. Source yang tidak berubah lah. Source E. Okay, dan kalau kita lihat pada AC bridge, okay, dia ada dua elemen yang purely resistive. Jadi kat mana elemen yang purely resistive, dia tengok pada jenis bridge yang kita gunakan. Jadi kalau kita lihat pada kita punya Wien bridge ni, satu lengan kena purely resistive. Ini kita panggil sebagai, kita ambil reference yang sebelum ni. Ya, 3. Ya, 4. Okay. 3 dan 4, kenapa di situ? Kita tengok yang ni lah, yang asal yang ni. Yang ni ada Z3, Z4. Kita gunakan reference yang sama. Jadi yang sebelah atas, okay, adalah gabungan antara R dan C. Sama ada A dan C itu adalah secara sesiri ataupun selari. Satu bahagian sambung siri, satu bahagian sambung selari. Ni kalau untuk filter, dia ada high pass, ada low pass, ada band pass, ada band stop, ada banyak lah. Jadi perhatikan kat sini, dia akan ada dua elemen, di mana dua elemen tadi tu adalah nilai resistif sahaja, tak ada A dan C. Dan tengah-tengah ni adalah kita punya null detector lah, ataupun balance indicator kita. Di sebelah atas ni sama ada nak kiri kanan, kiri parallel, kanan serial pun boleh, tak ada masalah pun sebenarnya. Di sebelah kiri ni saya letak parallel, saya labelkan sebagai R1, C1. Sebelah kiri kita letak serial, ni serial, sorry. Yang sebelah kanan ni adalah parallel. Ni kita letak R2, C2. Jadi Z1, Z2, Z3, Z4. Okay, reference sama lah. Yang ni kita akan jadikan ni sebagai untuk reference Z1. Z1, ini untuk reference Z2. Dan kalau kita dapati bahawa Z1 tu disambung secara sesiri, Z1 adalah XR1 tambah XC1. XR1 adalah R1. XC1 adalah 1 per J omega C1. Dan kalau kita tengok pada Z2 adalah XR2 parallel dengan XC2. Dan dapati bahawa sini adalah satu division of punya 1 per R2 lah, tambah J omega C2. Dan hasilnya akan dapat R2 per 1 tambah J omega C2 R2. Jadi nilai Z1 nilai Z2. Jadi kenapa kita nak buat begitu? Okay, jadi kalau kita tengok kepada kita punya teori sebelum ini, okay, teori sebelum ni, bagaimana kita nak dapatkan keadaan balance. Di keadaan balance, kita gunakan teori yang sebelum ni, iaitu keadaan yang ni lah. Z1, Z4, Z2, Z3. Sebab tu reference saya buat yang sama lah. Z1, Z2, Z3, Z4. Yang ini pun sama lah.
Z1, Z2, Z3, Z4. Supaya lebih referensi tak lari banyak. Doktor, omega tu macam mana doktor? Omega tu adalah bermaksud 2 pi F. Di mana F ni adalah dia punya frekuensi. F ni adalah kita punya frekuensi lah. Nanti dia akan bagi tahulah frekuensi tu berapa. Biasanya lah. Sebagai contoh, kalau kita punya supply di sini, supply ni adalah 200 volt 50 Hz. Okay, jadi kalau kita tengok omega register adalah 2 pi kali dengan 50 lah. Akan dapat lebih kurang pada 100 pi. Lebih kurang. Jadi omega tu dia akan masukkan nanti kemudian lah. Bergantung pada kita punya bekalan. Lepas tu doktor, saya tengok kat outer dia cakap mechanical coupling. Yang tu apa? Mechanical coupling ni maksud macam ni. Mechanical coupling tu dia punya sambungan antara dia macam ni. Okay, kalau kita ada, dia sebenarnya litar ni besar lah. Okay. Mechanical coupling bermaksud ni satu perintang R, ini satu kapasitor. Kapasitor ni contoh dia inilah, kalau bentuk dia ada plus minus contohnya. Jadi antara R1, okay, R1 dengan R2 sini, C1, yang ini adalah R2, C2 contoh ya. Mechanical coupling tu bermaksud antara lengan pertama, okay, yang ini dengan yang lengan kedua ni, dia akan ada yang kita bagi sebagai connection. Connection ni biasa gunakan wire ataupun kabel. Ni kita bincangkan dalam aplikasi yang sebenar. Sebab dalam aplikasi sebenar, dia punya litar ni memang besar lah. Memang besar. Dia bukan litar yang kita pasang breadboard tu, bukan. Sebab litar ni besar. Jadi mechanical coupling tu lebih kepada sambungan menggunakan kabel, bukan bateri saja. Jadi kalau daripada sambungan R1 nak ke R2 pun sama juga. R1, R2 sini kita punya galvanometer ni pun. Jadi sambungan antara sini dan sini menggunakan galvanometer ni tetap gunakan kabel. Kabel tu adalah kabel yang agak besar lah kalau dalam aplikasi sebenar lah. Tapi kalau dalam teori, dia lebih macam wire biasa lah. Tak nampak pun sebenarnya mechanical coupling tu. Terima kasih Cik. Sama. Okay, jadi kita tengok pada balance condition. Okay, kalau tengok dekat nota tu, yang mechanical coupling tu dia macam sambungan sebabnya sebenarnya itu adalah macam tanda ada panah je sebenarnya, bukan sambungan pun. Okay, nanti dalam modul yang akan datang saya akan lukis balik lah, sebab tu dalam bukunya. Okay, jadi add balance Z1, Z4, pasal dia θ1, θ4 sama dengan Z2, Z3, θ2, θ3. Jadi kalau kita tengok kita kat sini, kita kalau nak tengok dia punya rintangan ni, cari dia punya perwakilan kita tengok pada dia punya magnitude saja ataupun fasah saja. Lebih senang lah, mudah lah. Jadi kalau kita pecahkan dulu di Z1, Z4 sama dengan Z2, Z3. Okay, saya pecahkan Jadi Z1 adalah R1 tambah 1 per J omega C1, di mana Z4 adalah R4 sahajalah. Z2 R2 per 1 tambah J omega C2 R2 kalikan dengan R3.
dalam kita punya video tu ringkas saja, yang ni saya detailkan lah. Okay, jadi kita buat cross section dari R4 pindah sebelah Jadi ini R1, R1 tambah 1 per J omega C1. Jadi sebelah sini adalah R2 per R4 kali dengan R3. 1 tambah J omega C2 R2. Jadi yang ni pun sama, kita akan buat cross section ke sebelah. Jadi R1 tambah 1 per J omega C1 kali dengan 1 tambah J omega C2 R2. Dapatlah R2 R3 R4. Doktor, saya macam tertukar ya tu. Dia tengok pada awak punya posisi ni. Awak tengok posisi ni. Saya punya reference ni tak sama. Oh, faham. Okay. Kalau dia tertukar, di formulir tertukar juga? Dia tertukar juga, tapi benda tu lebih kurang benda yang sama lah. Okey. Okay, dia punya reference, saya ambil reference baru, bukan reference yang dalam nota tu, dia lain sikit. Tapi hasil dia nanti tetap sama. Okay, kalau tengok dekat AC punya bridge, reference dia kadang-kadang lain tau. R1 kat tempat lain, kadang R1 sebelah sini. Yang R1 ni jadi R2, ni R3, R4. Kadang dia akan pusing-pusing. Jadi untuk kelas, saya akan buat satu rujukan saja, sama macam dalam DC. Sama je, tak ada beza pun. Kalau nak buktikan yang dalam nota kelas tu boleh lah, sama je, tak ada beza pun Saya terangkan yang kat sini. Jadi kalau sini kita buat perkali biasa Jadi kita akan dapat nanti R1 kali 1 R1 lah. J omega C2 R1 R2. Okay, jadi yang ini kali ni dapatlah 1 per J omega C. J omega C1. Ini kali ni dapatlah, kita akan dapat R2 C2. Okay. Yang ni balik cancel out, dapat C2 R2 per dapat R2 C2 per C1 sama dengan R2 R3 R4. Okay, jadi di sini kalau kita lihat kalau dalam yang ada magnitude dan fasa, dia ada bahagian real dan juga bahagian imaginary. Okay, yang ni adalah imaginary, yang ni bahagian real, ni real, ni bahagian real, yang ni juga bahagian real. Okay, jadi real dengan real, imaginary dengan imaginary. Jadi untuk yang sini kita akan keluarkan lah, kita akan keluarkan bahagian imaginary ni. Kita nak bandingkan bahagian yang real sahaja. Okay, real section only. Di R1 tambah dengan R2 C2 per C1 sama dengan R2 R3 per R4. Okay, jadi kalau kalau kita kembangkan semula di sini, kita kembangkan semula. Untuk bahagian real saja, real sahaja. Section tulis semula R1 tambah R2 C2 per C1 sama dengan R2 R3 R4.
per R4. Di mana kalau bahagian ni R2 ni kita pindah sebelah, kita kalikan lah. Jadi R1 per R2. Kalau tak faham yang ni, kita pindahkan sebelah lah. R1 tambah R2 C2 per C1 bagikan dengan R2. Dapatlah R3 per R4. Jadi kalau kita expand balik, ni akan dapat R1 per R2 tambah C2 per C1 dapatlah R3 per R4. Okay, dan daripada situ kita boleh tahulah di manakah nilai komponen yang kita nak kira. Jadi kalau kita tengok pada kita punya situasi di sini, nilai R3, R4 ni nilai yang tetap, iaitu nilai resistance saja. Jadi nilai yang unknown biasanya sama ada di sinilah, di R1 di sini ataupun di sini, R1 ataupun R2. Salah satu, bukan dua-dua. Salah satu lah, sama ada R1 ataupun R2. Jadi daripada persamaan yang di sini, kita boleh cari sama ada R1 ataupun R2 yang kita nak ukur. Contohnya adalah if R1 adalah unknown, kita dapati baru nilai R1 adalah R3 R4 tolak C2 C1 kali dengan R2. Ini merujuk pada kita punya rujukan yang inilah, yang ini. Kalau rujukan awak lain, dia lain lah, situasi dia lain. Tetapi pada asasnya tetap sama lah. Jadi daripada situ, kalau kita lihat apakah dia punya frekuensi, unknown frekuensi, kita boleh ukur daripada F sama dengan 1 per 2 pi square root R1 R2 C1 C2. Jadi kat manakah benda ni? Kat manakah benda C1 R1 R2 C1 C2? Adalah nilai yang di sinilah, R1 R2 C1 C2. Regardless dia punya reference. Kalau atas ni jadi R4 C4, bawah ni jadi R1 C1 pun benda yang samalah. Jadi frekuensi pada kita punya wind bridge ni bergantung kepada nilai gabungan impedance yang ada R dan C. Sama ada R dan C tu disambung secara series ataupun parallel. Jadi kalau buat sini series, sebelah ni pun series, dia tak jadi sebagai satu tertimbang yang akan ukur frekuensi. Pasal dia akan contradict, dia akan cancel out salah satu. Jadi untuk wind bridge, satu RC sambung siri, satu lagi RC sambung selari. Saya ingatkan balik ni reference yang baru, bukan reference yang dalam buku. Reference yang dalam buku pun sama je sebenarnya. Tak salah pun. Cuma dia kalau nak refer balik pada DC tu, dia lari-lari, dia pusing-pusing sikit. Dia reference tu tak sama. Jadi yang ni kita gunakan reference yang sama, Z1, Z2, Z3, Z3, Z4. Di mana kita punya ni point A, point B, C dan D. Dia yang sama lah, yang sama juga. Okay, Doktor, yang dalam calculation tu J omega tu memang dia tak guna? J omega tak guna, pasal kat sini dalam J omega tu, kalau tengok sini kalau kita tengok J omega, buat sebelah kalau tengok J omega, kalau kita bagi ambil imaginary, di J omega R1 R2 C2 ditolak dengan 1 per J omega C1 ni sama kosong lah. Jadi kalau kita bandingkan, dia akan nampak macam ni lah. Dia akan nampak begini.
Okey, jadi kalau tengok di sini, awak dapati bahawa pada keadaan ini, omega ni dia tak boleh cancel out. Kalau kita transfer ke sini pun dia akan jadi omega kuasa 2. Jadi tak boleh cancel out lah. Jadi kalau nak bandingkan antara R1, R2, C2 dengan C1, dia secara segi matematik ni tidak akan berlaku. Okay? Kerana kita ada satu nilai omega yang kita tak boleh cancel out. J tak boleh cancel out. Boleh, tak ada masalah. Omega ni tak boleh cancel out. Jadi omega ni pun nilai yang kita tak tahu. Nilai yang unknown value. Kenapa tak tahu? Omega sama dengan 2 pi F. F ni adalah frekuensi yang kita nak tune nanti. Jadi nilai itu pun kita tak pasti. Jadi nilai yang di sini, yang ini kita tak boleh nak bandingkan untuk mencari satu nilai R1 dan R2. Kalau tengok di sini pun dia ada R1, R2, C2, C1. Jadi salah satu ni adalah nilai yang kita tak tahu. R1 tak tahu, R2 tak tahu. Dan tak ada satu nilai yang fix, iaitu nilai R4, R3 dan R4. Jadi untuk imaginary ni kita tak gunakan sebagai satu perbandingan lah. Itu sajalah. Yang lebih layak dijadikan perbandingan adalah bahagian yang real saja. So maksudnya lepas kira tu yang equation yang ada J omega tu potong je lah J omega. Kita bukan potong, kita kalau untuk dalam ni contoh okay, dia macam ni sebenarnya. Okey. Katalah ada 2 tambah J3 tambah 4 tolak J macam ni. Okey, macam ni contoh Dia katalah ada R1 tambah J R2 tambah R3 sama dengan J R5 tambah R6 per R3. Contoh sajalah. Jadi dalam perbandingan yang kita panggil sebagai persamaan yang ada nilai real dan imaginary. Ada real, bahagian ni ada real, ada imaginary. Okey, saya akan grupkan balik. R1 tambah R3. Ni bahagian real. Ni J R2. Ni bahagian imaginary. Dan kita ada R6, R3. Ni bahagian real. Imaginary adalah J R5. Ini imaginary. Okey, dalam untuk dapatkan perbandingan ataupun nak selesaikan, kita selesaikan real dengan real, imaginary dengan imaginary. Itu untuk perbandingan lah, itu secara matematiknya. Kita tak boleh sekaligus, tak boleh. Masalah imaginary, dia punya paksi tu berbeza sikit di tempat lain. Jadi untuk memudahkan nak punya calculation, kita selesaikan real dengan real, imaginary dengan imaginary. Kalau real, kita akan selesaikan yang ni lah, R1, R3, R6, R3. Ni lebih untuk dapatkan magnitude Kalau dalam imaginary ialah JR2 sama dengan JR5. Inilah untuk selesaikan dia punya pasal. Jadi dia situasi yang berbeza, nilai-nilai yang tak sama lah. Jadi kalau dalam contoh yang kita tadi tu, yang ni, yang imaginary ni kita tak guna lah. Jadi kita boleh abaikan sajalah. Kita tak buang pun, kita abaikan saja. Okey, ada lagi nak tanya? Masih ada. Okey, sayang. Okey, kita masuk topik yang seterusnya untuk hari ini, iaitu Maxwell bridge. Dia lebih menjurus kepada nilai rintangan, nilai inductance dan juga capacitance yang kita nak ukur lah.
Sebab kalau dalam AC bridge, dia akan ukur benda-benda yang agak besar lah. Dia macam transformer, CT tu besar. Kalau tak tahu apa situ CT ni bukan CT penyanyi tu, ni adalah current transformer. Transformer, kalau kat kampung-kampung lah, kalau tengok ada tiang elektrik, kat situ ada macam ada transformer besar lah juga. Dalam 2 kaki kali 2 kaki dekat tiang tu adalah current transformer untuk kawasan tu lah. Ialah untuk balancekan awak punya current dekat area situ. Kalau nak ukur sama juga, kita masih guna bridge, tapi AC bridge. Ni kilang-kilang besar lah, kilang-kilang yang buat current transformer ataupun nak buat cabling untuk dielectric, dia adalah bridge dia. Jadi untuk Maxwell Bridge ni kita bincangkan kalau kita nak bincangkan asas untuk mengukur reactance dan juga capacitance. Okey, dan saya juga akan gunakan di sini rujukan yang sama macam sebelum-sebelum ni, bukan yang dalam nota kuliah. Nota kuliah pun betul juga, tak ada masalah pun. Cuma kita ambil rujukan yang sama supaya nanti awak boleh buat perbandingan lah. Kalau awak nak buat perbandingan, kalau awak nak buat lah atau nak buat pun tak apa, tak ada masalah. Dan kalau kita lihat di sini dalam Maxwell Bridge dan juga dalam Wien Bridge. Okay, kalau kita tengok Wien Bridge, kita punya rintangan di sebelah bawah, sama ada belah bawah atau belah atas. R3 belah atas, R4 belah atas pun boleh. Jadi kita punya R1, C1 di belah bawah pun tak ada masalah pun. Doktor mute. Okey, terima kasih. Okay, jadi kita tengok pada Maxwell Bridge, satu lengan adalah di sini ada satu rintangan. Okey. Satu lengan lagi pun rintangan. Okey. Dan kalau kita lihat satu lengan dia ada satu rintangan dan juga satu elemen yang ada impedance, sama ada RL ataupun RC. Dalam contoh ni, sebelah atas ni adalah kita punya R2. Ni L2. Ni akan jadi R3. R4. Yang di bawah sini adalah kita punya RC. R3, C3. Okay. Jadi situasi tak sama kalau macam Wien Bridge tadi, resistor ni dua-dua kat bawah ataupun dua-dua kat atas lah. Tapi kalau untuk
untuk Maxwell, dia rintangan tu opposite. Kita punya rintangan ni A1 dan juga nilai komponen yang ada nilai rintangan saja berada pada kedudukan yang setentang lah. A1 dan juga A4. Jadi kalau kita lihat yang di sini, kita masih sama. Inilah A, ini B, C, ini D. Masih disambung. Ini. Okey, jadi di sini ada elemen. Kita boleh cari sama ada elemen itu, elemen yang kita tak tahu tu adalah inductance ataupun capacitance. Okey. Jadi di sini contohnya, sekiranya nilai yang kita tak tahu tu adalah nilai inductance. Di sini kalau kita tengok pada Maxwell bridge, dia boleh sama ada nak ukur inductance ataupun nak ukur capacitance. Contoh di sini, katalah nilai yang kita tak tahu adalah inductance. Jadi yang ini akan jadi Rx. Inilah Rx lah. Dan juga Lx. Jadi yang ini lah sebagai unknown value lah. Nilai yang kita tak tahulah. Jadi kalau kita lihat di sini, Z1 adalah R1 lah. Z4 R4. Itu yang paling obvious. Okey, Z3 ni. Z3 adalah R3 parallel dengan C3. Jadi apa yang kita dah buat tadi, inilah R3 1 tambah J omega